Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Jadi pada hari ini kita akan membuat latihan untuk tajuk wang bagi muka surat 78. Jadi murid-murid boleh tengok bahagian latih diri untuk nombor ataupun huruf A hingga E. Jadi sebelum itu, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah subscribe cikgu punya channel, iaitu channel CR Cikgu Rahman. Okay, mari kita mulakan. Untuk huruf A ni, soalan A, cikgu bacakan dulu soalan dia. Okey, Akmal mendapat diskaun sebanyak 10% apabila dia membeli seekor kambing yang berharga RM960. Okey. So langkah pertama kita kena fahamkan teks tu, okey. Maksud dia, Akmal dia beli kambing dapat diskaun 10%, yang mana harga kambing tu ialah RM960. Okay, so soalan dia tanya, berapakah wang yang dijimatkan? Okey, yang dijimatkan ni merujuk kepada diskaun itu sendirilah. Maksudnya, dia tak perlu bayar RM960, dia akan bayar kurang lagi. Sekarang yang ditanya, yang kurang itu berapa? Berapakah yang dijimatkan? So, ini soalan soalan secara terus yang ditanya iaitu diskaun. So, macam mana kita buat? Untuk mengira diskaun, kita kena nyatakan dalam bentuk pecahan. Okey, macam mana pecahan dia? So, kalau 10% dia ialah 10 per 100. Okey, itu yang pertama sekali. Kita kena tukarkan kepada pecahan. Kemudian kita darab daripada RM960. Okey, itu yang pertama. Kita dapatkan dulu ayat matematik macam ni. Okey, kemudian kita akan permudahkan. Okey, ada banyak cara kelas. Kita boleh buat atas bawah, kita boleh buat kiri kanan. So, saya cadangkan kita buat kiri kanan dulu. Okey, maksudnya sifar ni dengan sifar ni berpasangan. Jangan kita potong sini 2, sini 1. Tidak. Okey, ini 1, ini 1. Ini permudahkan. Okey, ini yang pertama. Kemudian dah tak ada dah. Dia ni ada sifar tapi yang ni tak ada sifar. So, kita tak boleh potong. Tapi atas bawah boleh potong. So, untuk membezakan dia, cikgu buat pangkah pula. Maksudnya, atas pangkah, bawah ni pangkah. Okey, kemudian kita buat apa? Kemudian kita akan darab ni lah. Darab dengan ni. 1 akan darab 96. So, sudah pastilah jawapannya akan jadi 96 juga. Sebab darab 1 kan. So, inilah wang yang dapat dijimatkan, iaitu sebanyak RM96. Okey, itu saja. Mudah saja sebab dia tanya yang dijimatkan, dia tak tanya berapa harga selepas diskaun ke apa kan. Okey, kita pergi pula soalan seterusnya. Soalan B. Dalam suatu promosi, okey, maksudnya dalam satu promosi ada sebuah lukisan minyak berharga RM10,490. Okey, ni telah dijual dengan diskaun 20%. Maksudnya dia sudah dijual, diberi diskaun 20%. Ini 20%. Okey, cari harga jual lukisan itu selepas diskaun. Maksudnya harga lukisan tu yang mana 10,490, dia akan bertambah atau berkurang. Sudah pasti dia akan berkurang. Sebab apa? Sebab dia ada diskaun 20%. So, cikgu tunjukkan dulu dua kaedah. Kaedah konvensional atau kaedah biasa, dan satu lagi kaedah AJB. Okey. Okay, so kita buat dulu, kita kira harga diskaun dulu. Kaedah pertama ni kita kena pasti diskaun, iaitu cara dia kita buat tukar pen. Okay, so cara dia kita ambil 20% tu tukarkan kepada pecahan. Jadi dia ialah tukar lagi sorry.
susah nak ni. Okey. Okey. 20/100. Kemudian kita darab saja dengan nilai lukisan tu atau harga lukisan tu ialah 10,490. Okay, jadi macam mana kita buat? Okey, kita tengok ujung Ujung ada sifar kita pemudahkan. So potong. Okey, kemudian dah atas bawah ada. So saya tunjukkan satu pangkal ni. Maksudnya macam tu. Okey. Jadi apa kita buat? Kita akan darabkan 2 dengan nombor 1049. Sifar dah tak ada. So tunjukkan sikit dengan kaedah betul lazim. Kita boleh tunjuk kat sini. RM 1049 akan darabkan dengan 2. Okey. 9 kali 2, 18. 4 kali 2, 8. 8 tambah 1, 9. Ini sifar, ini 2. Jadi inilah apa dia? Inilah diskaun. Jadi orang ataupun setengah murid dia kata ni jawapan dia. Tidak. So, cara dia setengah murid dia lupa untuk ditolak daripada harga asal. Ini ialah diskaun. So cara dia kita akan buat ambil harga asal tu iaitu 10,490. Kita tolaklah diskaun. Iaitu tolak yang kita dapat tadi 2 sifar 98. Unit kena letak RM. Okey. Kita gariskan. Kemudian kita tolak berapa? 10 tolak 8 tinggal 2. Ini tinggal 8 tadi. Jam 18. Ini tinggal 3. 18 tolak 9 jadi 9. Ini 3. Okey, 10. Ini sifar, ini 8. Okey, jadi inilah dia harga lukisan yang dijual. Selepas diskaun itu 8,392. Okey, ini kaedah pertama. Kelas kaedah pertama ni kita buat dulu, kita kena pasti diskaun. And then kita dapat diskaun, kita tolak. Okey. Okey, sekarang ni cikgu tunjukkan kaedah yang kedua iaitu kaedah AJB. Okey, so saya tunjukkan warna lain. Okay, A itu apa? G itu apa? B itu apa? A, G, B. Okay, A itu ialah asal. Asal ni maksudnya satu benda tu, satu perkara tu nilai dia asalnya ialah 100%. Okey. Kemudian ada diskaun 20%. So kita katakan G itu guna 20%. Dan bila digunakan 20%, sudah tentulah jadi B. B itu merujuk kepada baki iaitu 100 tolak 20 iaitu 80%. Okey, sekarang ni kita tengok pada soalan. Dia kata cari harga jualan selepas diskaun. Jadi antara A, G, B, A ni bukan, antara G dengan B, kita nak concentrate ataupun tumpu yang mana? Okey, kita akan tumpukan yang B itu sendiri, baki. Maksudnya baki. So baki ni berapa peratus? 80%. Jadi apa yang kita buat, kaedah B ni kita tumpukan yang baki 80%. So saya tandakan sikit sini untuk menunjukkan ada dua kaedah. Tapi awak kena pilih satu kaedah yang sesuai yang awak selesa. Okey. So saya tunjukkan 80 per 100 akan darab dengan nilai yang sama iaitu 10,490 sifar. Saya tulis kecil sikit. 10,490 sifar. So kaedah dia sama macam sebelah iaitu pemudahkan. Okey, mula-mula kita potong dulu sifar. Satu atas bawah juga kita potong. Okay, sekarang kita apa? 8 darab 1 sifar 49. Okey, so kita darab. Okay,
1049, ini arah yang depan, akan darabkan dengan 8. Kita tadi 9 kali 8, 72. 4 kali 8, 32. 32 tambah 7, 39. Sifar kali 8, sifar, rata 3. 8 kali 1, 8. Okay, so depan ni RM. Okay, apa yang kita dapat perhatikan sini? Jawapan dia. Sama tak? Okay, sudah pastilah sama. Jadi, pendekatannya berbeza. Okay? So, ini semua bergantung kepada kemampuan murid itu sendiri. Kedua jalan kira ni ada kebaikan dan keburukannya. Setengah murid dia lebih suka mengira diskaun dulu and then ditolak daripada harga asal. Okay, setengah murid yang agak laju sikit berfikir, dia konsentrate pada 80%. Kerana dia risau, dia lupa nak tolak. Setengah murid dia akan jawab 2098 je. Dia tak jawab pun 8392. Kerana apa? Dia rasa ini jawapan dia. Sedangkan ini cuma diskaun. Okey? Okey, itu saja untuk soalan B. Kita pergi pula seterusnya soalan. Okey, soalan C. Okey. Cikgu baca dulu soalan dia. Rajah di sebelah menunjukkan bil yang tak lengkap. Okey, bil maju 9 berhad ni tak lengkap. Dia boleh cat. Dia ada 4 botol. Dia ada bukan botol tin. 4 tin, 2 tin, 5 tin dan sekian harga. Okey. Okay, soalan pertama, hitung jumlah harga yang perlu dibayar oleh Daim. Maksudnya kesemua ni lah, kesemua cat warna ni. Okey, kita pergi satu-satu dulu. Okey, kita tengok cat laut, biru laut. RM75 ada 4 tin. So kita buat macam mana? Kita darabkan dengan 4. Okey, so kita buat ni nombor 1. So, kita buat RM 75. So, darab 4. Okay. Okay, 5 kali 4, 20. 7 kali 4, 28. 28 tambah 2, 30. Okay, ini harga untuk cat biru laut. Okay, sekarang kita kira pula hijau muda. RM120 satu tin, ada 2 tin. So kita buat darab 2. Jadi kita ambil RM 120 darab 2. Sifar 42. Jadi ini ialah harga untuk cat yang kedua, iaitu hijau muda. Sekarang kita tengok pula merah jambu. Dia ada 5 tin, di mana harga 1 tin RM138. Jadi kita ambil 138. Kita akan darabkan dengan 5. Okey. So, darab. Garis dulu elok. Dan kita pun darab. 8 kali 5, 40. 3 kali 5, 15. Tambah 4, 19. 1 kali 5, 5. 5 tambah 1, 6. Okey, jadi inilah dia harga untuk cat merah jambu, iaitu 690. Okey, lepas tu kita buat apa? Okey, dia kata jumlah harga, nampak? So, apa kita buat? Okey, jadi 300, 240 dan juga 690 ni kita tambah. Okey, bila kita nak menambah, cikgu nak menegur sikit. Kita jangan tambah satu persatu. Tambah ni, dapat jawapan tambah C pula. Tak perlu. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh tambah sekaligus.
Yang penting ada unit kat situ, wang. So buat 300, lepas tu 240. Kita tak payah tambah sikit-sikit, rugi masa. Tambah je terus 990. Yang penting kita ada sedikit keyakinan. Tambahkan. Okey, gariskan dan tambah. Sifar 4 tambah 9, 13. Ini 5 tambah 1, 6. 6 tambah 6, 12. Okey, kita dah dapat dah harga untuk 3 jenis cat, iaitu RM1,230. Okey, ini soalan pertama. Okey, kita pergi pula soalan kedua. So, saya tulis sini lah. Okey, apa dia kata? Rebate RM10 diberi untuk setiap pembelian RM100 ke atas. RM100 ke atas. Maksudnya pembelian RM100. Kita dah beli RM230. So, berapa rebate yang kita dapat? So, cara dia, kita nak tahu berapa banyak rebate. Okey. Nanti, dia nak rebate je kan? So, kata kuncinya ialah berapakah jumlah rebate. Maksudnya dalam bentuk wang lah. So, dia dah kata kat sini, 100 dapat RM10. So, ini duit kita. Jadi, kita bahagi 100 lah. Okey, kita bahagi 100. Okay, cara dia, ambil wang dari tu. RM 1, 2, 3 sifar. Kita akan bahagikan dengan 100. Gariskan warna hitam. Okey, 100, sifar 100. Ini ambil ni yang 1. Kita dapat 100. Tolak, dapat 23. Kita turunkan sifar, dapat 2. So 200. Kemudian kita tolak, dapat baki 30 tak boleh nak buat dah, nak bahagi dah. Jadi kita dapat angka yang genap kat situ, iaitu berapa? 12 rebate. 12 rebate ni maksudnya kita darablah 10. So apa kita buat? Kita buat 12 darab RM 10. So macam mana nak darab 10? Cikgu dah cakap itu, kita ambil 12 ni, kita darab 1 saja. Okay, so sifar ni kita tinggalkan belakang. Jadi buat betul lazim 12 darab 1. Tapi nanti tulis RM ya. Okay, so kita buat 12 juga. And then ada sifar kat belakang, letak sifar. Okay, inilah dia. Rebate yang akan kita dapat, iaitu sebanyak RM120. Kenapa dapat RM120? Kerana jumlah belian kita tu ialah RM1,230. RM1,000. Dapatlah RM120. Okey. Okey, itu saja soalan C. Okay, kita pergi pula soalan D. Okey, baca dulu soalan. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah harga penapis air dan ketuhar gelombang. Okey, ini harga dia. Okey, mungkin tak nampak, cikgu tuliskan sekali harga ni apa ni, penapis air ni ialah RM2,680. Okay, manakala harga microwave ni ialah RM1,320. Okey, walau macam mana pun awak boleh rujuk buku teks awak, muka surat apa tadi? Muka surat 78. Okey, cikgu tolong untuk ni lah. Mungkin scan ni kecil Alright, kita sambung lagi. Reka ada RM3,121. Reka ni siapa? Orang yang dalam cerita ni Jadi dia membeli dua barangan tersebut. Okey, dia beli apa? Dia beli penapis air dan juga microwave ni. Okey. Dia membeli dua barang itu dengan potongan harga 25%. Berapakah baki wangnya? Okey, maksudnya kita kena kira jumlah wang yang kira jumlah belian dulu. Macam mana? Kita tambah dulu and then nanti kita kira pula diskaun dia pula. Okey.
Okay, so cara pertama kita tambah dulu. Okay. Ambil 2, 6, 8 sifar. Lagi 1, 3, 2 sifar. Kita tambah dulu. Dapatkan jumlah belian dia dulu. Ataupun jumlah perbelanjaan dia. Okay, sifar 10, 10, 4. Okey, inilah dia harga untuk dua barang tu. Tetapi ada apa tu guys? Ada diskaun. Diskaun sebanyak 25%. Jadi kita buat cara kebiasaan orang buat, iaitu kita kiralah diskaun dulu. Okay, so 25% perlu dijadi dalam bentuk pecahan. So kita buat 25 per 100. Kemudian kita darabkan dengan RM4,000. Okay, apa kita buat? Ada dua pasang sifar yang kita boleh pemudahkan. So, kita potong satu-satu. Okay, kemudian kita buat apa? Kita akan shoot tu kiraan, maksudnya darab ni. Okay, bila mendarab sifar belakang, cikgu dah cakap kita abaikan. Jadi kita buat 25 darab 4. 25 kita darab 4 dulu. Okey. 5 kali 4 20. 4 kali 2 8. 8 tambah 2 10. Okey, tadi sifar tadi cikgu tak tambah kan, so tambah sini. Okey, jadi ini ialah RM1,000 ni. RM1,000 ni ialah diskaun. Jadi bila kita kena tolak daripada RM4,000, kita dapatlah harga belian dia, iaitu macam ni kita buat. Kita buat kat sini pula. So ambil RM4,000 harga asal tadi. Kita akan tolak diskaun sebanyak RM1,000. Jadi kita dapat RM3,000 lah kan. Setengah orang tak kira pun tak apa, congak lah maksud cikgu kan, tak payah buat benda lazim. Tapi kita kena tunjuk juga, okey. Okey, inilah dia harga barang itu selepas diskaun. Okey, kemudian dia kata apa? Berapakah baki wangnya? Okey, tadi cikgu dah cakap reka ada RM3,121. Kemudian dia beli barang RM3,000. Jadi baki maksudnya kena tolak. Okey, so wang dia yang asal ialah berapa? 3,121. Nanti kita tolak beliannya ialah 3,000. So jawapannya berapa? Jawapan dia 1 tolak sifar 1, 2, 1 ni habis. So inilah dia wang baki untuk reka, iaitu RM121. Kita pergi pula soalan seterusnya, soalan E. Okay, soalan E, berdasarkan invoice yang tidak lengkap di sebelah. Okay, ini invoice, receipt, dia tunjuk bilangan beli tali pinggang, beli tali leher, beli dompet kulit. Okay, tetapi tak lengkap. Okay, dia kata harga sebuah dompet kulit adalah 3 kali. Okey, ini penting kelas. 3 kali. Maksudnya dekat ruang ni harga seunit ni yang kita tak tahu ni. Okey, ini dia punya pembayang dia. Oh, lain. Iaitu 3 kali harga tali leher. Okey, tali leher kita nampak tak berapa? Kita selesaikan dulu sebelum kita jawab. Okey, tali leher ialah RM38. Okey, kenyataan kat sini 3 kali ganda dapat harga dompet kulit. So kita buat darab. Okay, so kita ambil RM38. Kita akan darabkan dengan 3. Sebab ada 3 kali ganda kan. Okay, 3 kali 8 24. 3 kali 3 9. 9 tambah 2 11. Okey, ini ialah harga untuk dompet, iaitu RM140 seunit. Okey, so saya lengkapkanlah.
Okey. So RM 114. Okey. Kita tengok ada tak lengkap ni harga. Harga apa ni? Harga untuk keseluruhan tali pinggang. Okey, ini nanti kita lengkapkan, kita baca ni. Berapakah jumlah bayaran selepas diskaun? Okey, kalau tengok sini diskaun diberi ialah berapa? Okey. Diskaun diberi ialah 10%. Okey, jadi kita dapatkan dulu jumlah harga untuk kesemua barang ni. Okey. So macam mana? Kita kira dulu yang pertama tali pinggang dia beli 50 kuantitinya, di mana 149. Jadi kita darab macam mana? Oleh kerana ada sifar kat sini, kita jangan darab sifar ni, kita darab 5 dulu. Okey. Okey, saya terus tunjuk bentuk lazim. Okey, macam mana? Kita ambil RM49. Kita darab 5 dulu. Okey. Okey. 9 darab 5, 45. 4 kali 5, 20, 24. Okey. Lepas tu kita buat apa? Tadi kita tengok ada 50 kan? So, ada sifar kat sini. Okey, jadi inilah harga untuk tali pinggang. Okey, jadi kita tulislah kat sini, lengkapkan jadual ni. 245 sifar. Okey, ni. Okey, saya tulis kat sini. Ruang mungkin tak ada. So, saya tulis sini ya. Sini, okey ni. RM 2450. Okey, kita tengok tali leher. Tali leher dah lengkap kat situ. Okey, dia kata situ 158. Okey. So kita tak payah tukar lah. Okey. Cuma kita tengok dompet pula. Dompet 114, dia ada 30 kuantitinya. Jadi kita darab 30 lah. Kita nak dapat jumlah kat sini. Okey. Kita ambil 114. Kita darabkan dengan 3. Okey. So 12. 1 kali 3, 3. 3 tambah 1, 4. Okey, 3. Okey, ini ialah harga untuk dompet kulit. Berapa? RM342. Okey, tulis kat sini lah. Oh, tak ada. Saya tulis kat sebelah ni. So, ni tulis kat sini lah. 342. Okey, cuma isu dia kat sini, kalau kita tengok 40 ni 38 bila kita darab, macam kita tunjuk okey, so 38 darab 40, so kita darab 4 je 32, 4 kali 3 12, 12 tambah 3 15. So yang kita kira ni 152, tapi dalam buku 158. So saya tak dapat nak ada penjelasan kat sini. Jadi kita ikut je lah 158 tapi hakikatnya ialah 152 Okey. Dia kena darab 40 darab ni dapat sepatutnya 152 lah. Tapi buku tulis 158. So saya ingat isu dia memang berlainan. So tak apa, kita tulis 158 juga. Macam ni. Okey, sini 158. Sebab dia dah tertulis kat situ. Jadi kita tak payah ubah lah. Okay, sekarang kita kira jumlah berapa. Garis. Kita tambah dulu maksudnya jumlah 3 apa kita panggil, 3 barang-barang ni lah. 8 tambah 2 10, 10 15, ada 2 4 6 tambah 3 9. Okey, ini 2. Jadi inilah harga harga kesemua 3 barang tu. Tetapi ada diskaun 10%. Okey, macam mana kita nak kira diskaun? Cikgu dia kata nilai 10% itu kita tukar pada pecahan. Kita darab dengan 295 sifar ni. Okey, so kita buat 10 per 100 darab RM 295 sifar. Okay, kita potong sifar, kemudian atas bawah kita boleh potong sini. Jadi satu ni kita 295, maknanya nombor tu jugalah.
iaitu RM255. Ini yang dipanggil diskaun tu. So kita tulislah diskaun. Diskaun ni berapa? 295. So kat sini wang ni RM295. So macam mana dapat jumlah ni? Okey, ambil 295 sifar, tolak 295. Okey. So saya tulis ni RM yang mana kita beli tadi 2,950. Kita tolakkan 10% diskaun iaitu RM255. Kita tolak ni 10 menjadi 5, 4, 14 menjadi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 5 dengan 6. Ini tidak berubah. Okay, jadi inilah dia harga untuk ketiga-tiga barang, nilai bagi setiap cek itu. Pembayaran cek dibuat melalui 3 keping cek. Okay, tak apa, kita kira ni dulu, RM2,655. Okey, tengok dia kata apa. Pembayaran cek dibuat melalui 3 keping cek yang sama nilai. Hitung nilai bagi setiap cek itu. Apa maksud dia? Pembayaran, kita dah kira jumlah. Ni jumlah dia, 2655. Okey, kita ulang sekali. Pembayaran cek dibuat melalui 3 keping cek yang sama nilai. Hitung nilai bagi setiap cek itu. Okey, maksudnya dia ada 3 kali bayaran. Ini jumlahnya, so kita bagi 3 lah. Okey, dia kata 3 ni. 3 keping cek yang sama nilai. Maksudnya kita bagi 3 lah. Okey, banyak je kira dia. Okey, kita dah dapat jumlah ni, kita bagi 3 je lah. Okey, saya tulis ni RM 2655 kita bahagikan dengan 3. Okey, RM 2 tak ada, 26 ada 8, 24. Kita tolak, dia jadi berapa? 2, dia turun 5, 3 juga, 3 pula, 8, 24. Tolak dapat 1. Turun dapat 5. Okay, kemudian ni 5. So 15. Okey, selesailah dia. Jawapan dia ialah hitung nilai bagi setiap cek. Jadi cek itu bernilai RM885 sebanyak 3 kali. Dapatlah jumlahnya ialah 2655. So yang penting ialah kat sini. Yang ini jawapan yang terakhir. Okey. Okey, jadi kita sudah menjawab soalan untuk tajuk wang untuk muka surat 78 A hingga E. Okey, ini ialah jalan kira yang cikgu dapat sediakan. Mungkin awak ada cara lain, so terpulang kepada semua murid lah. Okey, cikgu cuma tunjukkan apa yang cikgu boleh kongsi. Okey. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.